Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik. Selamat datang saya ucapkan kepada anak-anak murid ustaz, anak-anak yang soleh insya-Allah ke Camp Bestari Solat siri yang pertama insya-Allah. Pada kali ini ustaz akan berkongsi sedikit ilmu yang berkaitan dengan solat. Apa yang kita perlu tahu berkaitan dengan solat. Baik, insya-Allah. Baik. Saya nak jadi anak soleh. Siapa dekat sini yang nak jadi anak yang soleh? Siapa nak jadi anak soleh? Kalau nak jadi anak yang soleh, apa yang kita kena buat? Maknanya kalau kita nak jadi anak yang soleh, kita kena rajin bersolat atau rajin solat. Baik. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, apa yang patut kamu tahu dan apa yang patut kamu fokuskan dalam Camp Bestari Solat ini ialah berkaitan dengan sebelum kita nak solat. Benda yang apa perlu kita buat sebelum kita nak solat. Seperti yang kita kena berwuduk. Baik, sebelum kita nak berwuduk ada perkara-perkara yang perlu kita ambil tahu ataupun ada perkara yang kita kena maklum, kena cakna ataupun kita kena kuasainya. Okey, apa benda tu? Iaitu rukun wuduk, rukun berwuduk. Baik. Baik, kita tengok yang pertama. Apakah itu rukun wuduk yang pertama? Okey, baik. Yang pertama ialah berniat ketika membasuh muka. Apa lafaz niatnya? Nawaitu raf'al hadathi asghari lillahi ta'ala. Maknanya sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Sebelum kita nak berwuduk, kita sebelum nak basuh muka tu maknanya kita niat dalam hati kita nawaitu raf'al hadasi ila akhir. Maknanya kita berniat dalam hati kita sebelum kita membasuh muka. Itu kamu kena tahu basic ataupun asas yang pertama, asas yang mula-mula kita kena buat ketika hendak berwuduk, iaitu yang pertama berniat. Okey. Baik, yang kedua iaitu membasuh muka. Membasuh muka maknanya kita nak berwuduk, lepas kita niat, seterusnya kita membasuh muka. Anggota muka yang kita kena basuh ialah bermula daripada hujung dahi ni. Nak jumpa nak rambut ni kan. Kemudian kita basuh daripada atas sampai ke bawah dagu kita ni. Baik, tu membasuh muka kita. Berapa kali? Banyak 3 kali kita membasuh muka. Baik, itu rukun wuduk yang kedua. Baik, yang seterusnya iaitu rukun wuduk yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai ke siku. Bermula daripada hujung jari kita ni, telapak tangan kita semua ni kan. Kita basuh sampai ke siku kita, melebihi siku. Kalau lebih pada siku tak apa, sunat. Dapat pahala, kita lebihkan basuhan kita tu. Syarat ataupun rukunnya sampai ke siku, kedua-dua belah tangan kita. Itu yang ketiga, rukun wuduk yang ketiga. Berapa kali kita kena basuh? Sama juga, tiga kali kita kena basuh tangan kita. Baik, seterusnya yang keempat ialah menyapu sebahagian kepala kita. Ni kita punya kepala ni kan, ada rambut ni kan. Maknanya kita sapu sebahagian, bukan basuh semua, maknanya kita basuh sebahagian saja sudah mencukupi. Rukun hanya sekadar menyapu sebahagian kepala sahaja. Baik, kalau kita sapu bahagian tepi ni, bukan sapu dekat kepala atas ni, sah tak kalau kita sapu dekat tepi ni, atas belah telinga ni? Sah juga. Sebab apa? Dia bahagian kepala. Okey, tak ada masalah. Boleh sapu walaupun tepi kepala kita ni. Jadi dia bahagian kepala. Baik, seterusnya ialah membasuh kedua kaki sampai ke buku lali. Kamu tengok dalam gambar ni, kamu nampak kan? Membasuh kedua kaki kita ni hingga ke buku lali. Maknanya
syarat ataupun rukunnya mestilah melebihi ataupun sehingga buku lali. Kalau lebih pun tak ada masalah. Nak basuh sampai ke lutut pun lagi tak ada masalah. Sunat pahala. Tapi rukun sampai ke buku lali. Basuh kedua belah kaki kita tu sebanyak 3 kali juga. Okey, itu rukun wuduk yang kelima. Baik. Dan yang keenam ialah tertib. Maknanya tertib ni kita ikut urutan. Janganlah pula kalau kita basuh muka mula-mula tu, lepas tu terus kita basuh tangan, basuh kepala kan. Maknanya tangan yang kedua tu kita skip. Maknanya kita tak basuh tangan. Maknanya kita kena ikut tertib. Basuh muka, basuh tangan dan seterusnya. Itu rukun wuduk. Ada berapa tadi? Ada 6. Yang pertama apa? Berniat. Yang kedua, sapu muka. Yang ketiga, basuh tangan hingga ke lutut, hingga ke siku, minta maaf. Yang keempat, membasuh sebahagian kepala. Dan yang kelima, membasuh kaki. Dan yang keenam ialah tertib. Okey, baik. Seterusnya kita tengok pula iaitu 10 perkara sunat dalam wuduk. Kalau tadi perkara yang rukun ni maknanya wajib kita kena buat. Maknanya kalau kita tak buat rukun dari yang 6 tu, maknanya kita tidak sah kita punya wuduk kita. Baik, ni perkara sunat. Perkara sunat ni perkara yang kalau kita buat benda ni dapat pahala. Kalau kita tak buat, maknanya masih lagi kita punya wuduk tu sah. Tak ada masalah. Apa dia benda tu? 10 perkara dia. Baik. Yang pertama, membaca bismillah ataupun baca basmalah. Sebelum kita nak bermula wuduk tu, kita membaca basmalah, iaitu bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita nak mula berwuduk tu. Baik, yang kedua, membasuh dua pergelangan tangan. Sunat kita basuh pergelangan tangan dulu. Sebelum kita ambil wuduk tu kan, sebelum kita nak berniat dalam hati kita tu kan, nak baca niat wuduk tu, kita baca bismillah dulu awal-awal mula tu. Sunat kita baca bismillah atau baca basmalah. Yang kedua, kita basuh tangan kita kan, sunat. Yang ketiga, kita berkumur-kumur. Berkumur-kumur sebelum kita berwuduk tu perkara yang sunat. Sebab apa? Tujuannya untuk apa? Untuk menyucikan kita punya rongga-rongga dalam mulut kita tu, anggota dalam mulut kita tu lah. Kita nak cuci dia. Kalau ada sisa makanan ke apa, kita boleh kumur-kumur, kita buang, bersihkan kita punya mulut dahulu. Baik, yang keempat, memasuk dan membuang air hidung. Membuang air hidung maksudnya kita masukkan air dalam hidung kita. Kita cuci hidung kita, masukkan air cuk gitu, lepas tu kita buang air daripada hidung kita tu. Itu kata sunat kita boleh buat. Tujuan dia banyak tujuan dia, banyak faedah dia kepada kita kalau kita ikut ataupun kita buat perkara sunat sebelum berwuduk ni. Banyak faedah yang kita boleh dapat. Baik, seterusnya yang kelima, menyapu seluruh kepala. Maknanya tadi kan Ustaz ada sebut kan, membasuh sebahagian kepala, menyapu sebahagian kepala. Itu rukun. Maknanya kita kena sapu juga. Kalau yang sunatnya kita sapu keseluruhan kepala kita. Rukun, sunat kita sapu keseluruhan kepala kita. Kalau kita nak sapu ajas kita sapu, hanya kita sapu sedikit, dah sah dah. Tapi kalau kita nak pahala sunat tu, kita sapu keseluruhan kepala kita. Dapat pahala sunat. Baik, seterusnya menyapu telinga kita. Tadi dalam perkara dalam rukun tadi Ustaz tak sebut kan? Tak sebut menyapu telinga. Sebab apa? Menyapu telinga tu adalah sunat. Maknanya kalau kita tak basuh telinga atau kita tak menyapu telinga tu, kita punya wuduk tetap sah. Sebab apa? Yang rukun yang menyebut 6 tu sahaja. Maknanya kalau kita tak basuh telinga pun tak sah kita punya wuduk. Jadi kalau kita basuh telinga, sah juga. Sebab apa? Kita sah dan dapat pahala. Maknanya kalau kita sapu telinga, sah kita punya wuduk dan dapat pahala sunat kita membasuh telinga. Sebab apa? Telinga ni hanya sunat sahaja membasuh. Baik, yang seterusnya, menyela-nyela janggut yang tebal dan
di antara anak jari dan tangan. Maknanya ni janggut kita ni, macam ustaz kan ada janggut kan. Kalau kita ada janggut, kalau kamu ada janggut lah macam ustaz kan, boleh sapu-sapu ni bahagian janggut kita ni, ratakan air dan celah-celah kita menjari ni. Sunat kita buat. Sebab apa? Kalau kita buat macam tu, kita rasa lebih yakin ke atas terhadap kerataan, ataupun bila air kita sapu air tu, kita akan lebih yakin bahawa air tu telah meratai kita punya anggota wuduk kita. Tangan macam tu kan, sama juga tangan. Menyela-nyela janggut dan anak-anak jari di antara tangan ni lah. Baik, tu sunat kita buat, dapat pahala sunat. Okey, baik, seterusnya yang ke-8, mendahulukan anggota yang kanan dari yang kiri. Maknanya sunat kita ambil wuduk tu, kita dahulukan anggota kanan. Anggota kanan ni apa dia? Maknanya anggota yang ada dua, contoh tangan. Maknanya kita dahulukan tangan kanan dahulu. Kita nak ambil wuduk, ambil wuduk basuh tangan tu, kita dahulukan tangan kanan dahulu. Sama juga dengan telinga, sunat dahulu. Kita membasuh kaki. Maknanya kita dahulukan kaki kanan kita dahulu. Okey. Baik. Yang seterusnya, menyucikan anggota 3 kali. Maknanya yang pertama, basuhan pertama saja sudah sah. Maknanya sah. Kalau kita nak basuh lebih daripada tu, sunat, menjadi sunat. Maknanya kalau kita cuci 3 kali tu, kita dapatlah pahala sunat. Basuh muka pertama, okey, beres, sah dah. Baik. Kalau kita nak tambah basuhan lagi, 2 dan 3 tu adalah sunat. Maknanya kalau kita sapu lebih daripada sekali, kita dapatlah pahala sunat. Gitu. Baik, yang seterusnya berturut-turut. Maknanya kita kena ikut tertib juga, sama macam tadi juga, berturut-turut ni. Maksudnya macam itulah, kita kena mula daripada awal hingga ke akhir. Maknanya kita tidak skip bahagian-bahagian. Maknanya kita basuh muka, lepas tu tiba-tiba kita terus basuh kepala kan. Maknanya kita skip, tak boleh macam tu. Maknanya kita kena berturut-turut. Baik, seterusnya kita tengok perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Kat sini ada dinyatakan ialah 5 perkara yang membatalkan wuduk. Kita tengok sama-sama apa dia. Baik. Yang pertama, keluar sesuatu dari kemaluan. Maknanya kemaluan ni apa? Ada 2. Yang pertama ialah kubul, dan yang kedua dubur. Kalau keluar sesuatu daripada dua jalan tu, maknanya kita punya wuduk telah terbatal. Baik, contohnya apa? Kencing, berak dan sebagainya lah. Maknanya kita telah batal wuduk kita kalau kita ada keluar sesuatu daripada 2 jalan tersebut. Baik, yang kedua, tidur. Tidur ni dia membatalkan wuduk. Tetapi kalau tidak menetap tepat duduk, batal ke tak? Maknanya kita macam ustaz sekarang, ustaz tengah duduk, tiba-tiba ustaz mengantuk kan, ustaz tidur. Ustaz pun tidur dalam keadaan duduk macam mana sekarang ni kan. Maknanya kalau ustaz tertidur, maknanya ustaz punya tempat duduk ustaz ni tidak beralih, maknanya tidak sengit macam ni kan, tidak ke depan, maknanya tidak terangkat ustaz punya bahagian punggung ni. Maknanya maknanya tak batal wuduk tersebut. Maknanya kalau ustaz sedar daripada tidur, dalam keadaan ustaz masih lagi keadaan duduk macam ni, maknanya ustaz boleh terus solat tanpa ambil wuduk. Sebab apa? Bila kita tertidur ataupun tidur dalam keadaan menetap punggung ni, tak batal wuduk kita. Kecuali lah kalau tidur mengiring, baring dan sebagainya, itu boleh membatalkan wuduk. Baik, yang ketiga, hilang akal kerana mabuk ataupun sakit. Hilang akal ni maknanya dia tidak waras lah. Maknanya contohnya dia minum arak kan, mabuk, gila dan sebagainya. Maknanya dia otaknya tidak boleh berfikir dengan waras. Bila jadi keadaan macam tu, dia tidak sah solat ataupun batal dia punya wuduk dia. Okey. Baik, yang keempat, bersentuhan antara lelaki dan wanita yang bukan mahram.
Maksudnya bukan mahram ni ialah lelaki dan perempuan yang boleh berkahwin. Maknanya kalau adik-beradik tidak ada masalah, boleh bersentuhan, tidak membatalkan wuduk. Maknanya antara lelaki dan perempuan yang boleh berkahwin, maknanya kalau tidak mereka bersentuhan, maknanya boleh membatalkan wuduk mereka. Maknanya kalau adik-beradik tidak membatalkan wuduk. Contohnya kamu kan, ada adik-beradik lelaki dan perempuan, kalau bersentuhan tidak membatalkan wuduk. Sebab apa? Kamu adalah mahram. Maknanya adik-beradik ni maknanya mahram. Bila mahram dia tidak membatalkan wuduk. Maknanya di sini bukan mahram. Bukan mahram dia membatalkan wuduk. Baik, yang kelima yang seterusnya iaitu menyentuh kemaluan dengan dua tapak tangan. Ni tapak tangan kita ni. Kalau kena dengan belakang tapak tangan ni, tak batal. Kalau tapak tangan, dia batal. Maknanya kita sentuh kemaluan kita lah, tak kisahlah bahagian depan atau belakang. Kalau kita sentuh, maknanya dia boleh membatalkan kita punya wuduk. Baik, insya-Allah sekadar itu sahaja perkongsian Ustaz pada hari ini berkaitan dengan Kem Bestari Solat siri yang pertama, iaitu amali wuduk. Sekiranya ada sebarang persoalan, boleh tanya dan boleh ajukan dalam grup WhatsApp masing-masing lah. InsyaAllah Ustaz sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.